Assalamualaikum dan selamat pagi semua. PDPR kita pada hari ini ialah Matematik tingkatan 4, bab 9 kebarangkalian peristiwa bergabung, bahagian 1, bab 9, 9.1. Dalam tajuk ini anda akan mempelajari yang pertama peristiwa bergabung, yang kedua peristiwa bersandar dan peristiwa tak bersandar, yang ketiga peristiwa saling eksklusif dan peristiwa tidak saling eksklusif, dan yang keempat aplikasi kebarangkalian peristiwa bergabung. 9.1 peristiwa bergabung. 9.1a. Apakah itu peristiwa bergabung? Peristiwa bergabung ialah gabungan dua atau lebih peristiwa dalam satu kesudahan. Sebagai contoh, kesudahan yang mungkin bagi dua orang murid bermain gunting batu kertas. Permainan ini melibatkan tangan. Kita lihat kepada gambar raja di bawah. Tangan pertama murid satu, tangan kedua murid dua. Jadi di sini permainan melibatkan tangan pelajar menunjukkan gunting, batu dan juga kertas. Jadi kalau kita lihat di sini, murid pertama boleh menunjukkan gunting, batu, kertas, dan murid kedua pun sama, boleh menunjukkan gunting, batu, kertas. Jadi kesudahan yang mungkin murid yang pertama mendapat gunting, mungkin murid yang kedua mendapat batu, dan seterusnya mungkin murid yang pertama mendapat gunting dan mungkin murid yang kedua mendapat kertas. Jadi untuk memudahkan peristiwa bergabung ini, kita gunakan kaedah mencari jumlah bilangan kesudahan yang mungkin. Jadi kita menggunakan rumus bilangan sampel sama dengan bilangan peristiwa A berlaku darab dengan bilangan peristiwa B. Kita lihat di sini murid pertama menunjukkan gunting, batu, kertas, jadi 3 perkara. Dan murid yang kedua pun sama, gunting, batu, kertas, jadi 3 perkara. Di sini kita akan mengira peristiwa yang pertama, iaitu peristiwa A 3 darab dengan murid yang kedua bilangan B, peristiwa murid yang kedua pun 3 darab 3, so kita akan dapat 9. Jadi kita akan lihat di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 kesudahan yang terhasil daripada eksperimen, iaitu permainan gunting, batu, kertas melibatkan dua orang murid. Di sini kita boleh simpulkan bahawa kesudahan suatu peristiwa bergabung boleh diwakilkan dengan pasangan tertib. Itu contohnya seperti di bawah. Kita boleh menulis dalam bentuk pasangan tertib, itu dalam bentuk koordinat. Seperti juga di dalam peristiwa ini, iaitu kita menggunakan kurungan gunting, koma, batu, itu dalam bentuk koordinat, iaitu pasangan tertib. Kita lihat kepada contoh. Pelajar-pelajar boleh merujuk kepada buku teks muka surat 245. Tulis ruang sampel bagi peristiwa bergabung di bawah. A. 5 kepingkat berlabel dengan huruf T, E, K, U, N dimasukkan dalam sebuah kotak. 2 kepingkat dikeluarkan dari kotak secara rawak, satu demi satu tanpa pemulangan. Kita lihat kepada penyelesaian. Kita akan cari jumlah bilangan kesudahan yang mungkin. Bilangan sampel sama dengan bilangan A darab dengan bilangan B. Bilangan peristiwa A, di sini kita lihat ada 5 kepingkat, jadi 5. Darab dengan bilangan peristiwa B. Sebab melibatkan 2 kepingkat dikeluarkan dari kotak cerawak satu demi satu tanpa pemulangan.
Okey, apabila tanpa pemulangan, jadi kad yang pertama telah diambil. Jadi kita akan lihat di sini, okey, ada 4 lagi kebarangkalian yang mungkin. Jadi kita tulis di sini iaitu nilai 4. Okey, disebabkan tanpa pemulangan. Dan kita akan dapat 5 darab 4, 20 kesudahan. Okey, untuk memudahkan dan juga cara paling senang untuk dapatkan ruang sampel bagi peristiwa bergabung, kita boleh gunakan gambar rajah pokok. Okey, kita melibatkan 2 cabutan. Cabutan pertama melibatkan 5 keping kad, iaitu huruf T, huruf I, huruf K, huruf U dan juga huruf N. Seterusnya kita akan buat cabutan yang kedua. Okey, oleh kerana tanpa pemulangan. Okey, jadi di sini kita lihat, okey, kad berlabel T telah diambil dan tanpa pemulangan. Jadi, okey, cabutan kedua tidak melibatkan huruf T dan melibatkan huruf yang lain selain daripada T, iaitu I, K, U dan N. Okey. Akan 4 kebarangkalian sahaja yang diambil. Okey, di sini kita lihat. Okey, kesudahan dia iaitu T dengan I, T dengan K, T dengan U dan juga T dengan N. Okey, kita tulis dalam bentuk pasangan tertib. Dan seterusnya kita lihat apabila kad I tidak dipulangkan, maka kita akan ambil huruf T, K, U dan juga N. Dan kesudahan yang mungkin iaitu IT, IK, EU dan juga IN. Dan seterusnya apabila kad K tidak dipulangkan, maka cabutan kedua melibatkan huruf T, E, U dan juga N. Okey, kesudahan KT, KE, KU dan juga KN. Okey, apabila kad U tidak dipulangkan, maka kita boleh ambil kad berlabel T, E, K, N. Jadi kesudahan yang mungkin UT, UE, UK dan juga UN. Dan seterusnya apabila N tidak dikembalikan, maka cabutan kedua melibatkan huruf T, E, K, U, NT, NE, NK dan juga NU. Okey, ini adalah kesudahannya. Okey, jadi di sini kita boleh menulis semua ruang sampel. Okey, kita lihat di sini ada 20 kesudahan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 kesudahan. Okey, jadi kita kena tulis di sini ruang sampel iaitu huruf kita tulis dengan huruf S sama dengan dan sambung terus dengan pasangan tertib. Ini simbol tata tanda set. Berakhir dengan dan menulis setiap ruang sampel yang kita dapat dan berakhir dengan tata tanda set di sini. Kita lihat kepada contoh seterusnya. Tulis ruang sampel bagi peristiwa bergabung di bawah. B, 2 keping shilling di lambung. A dan G mewakili angka dan gambar masing-masing. Okey, kita lihat kepada penyelesaian. Kita akan mencari jumlah bilangan kesudahan yang mungkin. Bilangan sampel sama dengan bilangan A darab dengan bilangan B. Jadi di sini kita lihat 2 keping shilling di lambung, iaitu kepingan shilling yang pertama. Shilling pertama kita akan dapat 2 kemungkinan, iaitu gambar dan juga angka. Jadi kita tulis 2 dan shilling yang kedua pun sama, dapat gambar dan juga angka.
Jadi 2 darab 2 kesudahan yang kita akan dapat iaitu 4. Okay, kita buat penyelesaian menggunakan gambar rajah pokok. Jadi kita lihat shilling yang pertama dan juga shilling yang kedua. Shilling pertama kemungkinan yang kita dapat adalah angka dan gambar. Kita tulis A dengan G. Jadi untuk shilling kedua pun sama. Kita akan dapat angka dan juga gambar. Okey, jadi kesudahan yang mungkin, kita akan dapat pasangan tertib AA, AG, GA dan juga GG. Jadi ini adalah ruangan sampel, ruang sampel yang dihasilkan. Okey, dan kita boleh tulis juga sebagai S sampel sama dengan, dan kita akan tulis tata tanda set. Pasangan tertib yang terhasil daripada kesudahan lambungan duit shilling dan diakhiri dengan tata tanda set. Jadi berakhirlah kita untuk tajuk mencari ruang sampel bagi peristiwa bergabung, dan kita akan berjumpa semula untuk tajuk 9.2. Sekian, terima kasih.